Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ala kulli harfin kataba wa yaktubu abadal abidina wa dahra tahirin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ala kulli harfin kataba wa yaktubu abadal abidina wa dahra tahirin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ala kulli harfin kataba wa yaktubu abadal abidina wa dahra tahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muka surat 43 lah. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Faslun fi syafaqati wan nasihati. Ini suatu fasal. Ai hadza faslun, bermula ini ialah satu fasal fi bayani syafaqati wan nasihati, pada menyatakan kasih sayang dan nasihat. Maksudnya fasa yang ini perceraian daripada fasa yang terdahulu. Adapun fasa yang terdahulu fasal fi waktu tafsil, pada menghasilkan waktu-waktu bagi menuntut ilmu. Itu ini adalah perceraian daripada fasa yang terdahulu. Dan sayugia dan sepatutnya bahawa adalah yang mempunyai ilmu itu bersifat ia yang mempunyai ilmu dengan kasih sayang, kasih pada semua, tak kira siapa. Lagi memberi nasihat. Tu orang yang punya ilmu tak dapat tidak, sepatutnya bagi ia bersifat dengan kasih sayang, lagi memberi nasihat. Bagi nasihat yang baik-baik, bagi nasihat dengan hikmah. Bukan beri nasihat dengan dalam keadaan keterlaluan, dengan hikmah. Hikmah ni ada pepatah orang dulu-dulu kata, tarik rambut dalam tepung, rambut tak putih, tepung tak selerak. Itu hikmah tu. Dia pun tak rosak, orang lain pun tak perasa. Kalau memberi nasihat, orang lain rasa pedih. Itu tak ada hikmah walaupun nasihat. Tu. Lagi ketiadaan dengki. Maksudnya kasih sayang, memberi nasihat, ada dua-dua. Lagi ketiadaan dengki. Tak ada dengki, tak ada iri hati. Itu sepatutnya bagi orang yang mempunyai ilmu bersifat begitu. Kerana bahwasanya dengki itu memberi mudarat, tiada memberi manfaat. Mudarat tak mana dengki ke orang. Mudarat pada diri, hal keadaan dirinya itu duk keluh kesah, tak tenteram, mudarat dah. Terganggu akalnya,
terganggu hatinya, terganggu habis. Itu maksud tak tenteram. Dengan sebab tidak puas hati dengan seseorang. Itu dengki. Tak puas hati, dengki dah tu. Dikaitkan dengan kasih sayang lagi memberi nasihat, ditabuh dengan perkataan nafi. Tidak kasih sayang, tidak memberi nasihat. Itu dengki tu. Bubuh perkataan nafi. Tidak. Tak ada kasih sayang, tak ada memberi nasihat. Itu maksudnya dengki. Maksudnya tak puas hati. Dan adalah guru kami Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu alaihi, berkata ia, berkata ulama-ulama bahawasanya anak orang alim yang mengajar itu, orang alim takluk dia yang mengajar itu, maksudnya orang alim yang mengajar. Ada orang alim yang tak mengajar. Dia suka duduk sorang-sorang dia. Bukan dia tak mau ajar, kerana dah ramai dah orang duduk mengajar. Lepas bagi orang alim mengajar, dia tak mengajar. Ni hak cerita ni orang alim yang mengajar. Adalah ia anak orang alim juga. Tu. Orang alim mengajar, kemudian anak orang alim pun alim juga. Boleh ilmu juga. Kerana hilak dia. Kerana bahawasanya orang yang mengajar itu berkehendak bahawa adalah anak-anak muridnya itu alim pada Quran, alim pada Quran. Maka dengan berkat i'tiqad orang yang mengajar, yang berkehendak bagi anak muridnya itu alim, i'tiqad dia tu. Bukan mengajar saya saja, mengajar sungguh-sungguh. Kalau boleh, dia nak bagi anak murid itu lebih daripada dia. Itu orang panggil lagi mursyid. Dan alim, lagi mursyid. Orang panggil guru mursyid. Tapi tak boleh anak muridnya tu alim padanya, kerana dia pun tarawatu saja. Tapi kehendaknya begitu. Kalau boleh nak bagi anak muridnya tu lebih pada dia. Itu mursyid. Maka dengan berkat i'tiqadnya, i'tiqad orang yang mengajar itu dan kasih sayangnya itu, adalah anaknya itu alim. Anak pun jadi alim juga. Tu. Maksudnya anak yang mengikut di atas jalan yang sama, mengaji dengan ayahnya ke ataupun mengaji dengan orang lain ke, maka Allah Ta'ala bagi pada anaknya itu alim. Itu sebab tok guru dulu keturunan dia ada alim-alim lah kau. Keturunan dia. Keturunan Tok Kenali, keturunan Syekh Duk Al-Fatani, keturunan Tok Kupaloh. Keturunan ni alim. Tak jadi pada anak, jadi pada cucu. Anak pun alim, tetapi cucu tu lebih lagi Tuhan bagi. Pun ada. Itu orang panggil berkat i'tiqad. Berkat i'tiqad. Kita tak mengajar, kita mengaji saja. Mungkin kebelakangan hari anak kita hak akan datang, depa pun berumur seperti mana umur kita lah, depa pula mengaji. Allah Ta'ala campak pada hati mereka itu mengaji. Depa mengaji pula. Mungkin lah ni kita tak nampak kan? Tak nampak. Orang yang mengajar pun ada i'tiqadnya. Orang hak belajar pun ada i'tiqadnya. Lebihnya serahlah kepada Allah. Siapa pun samalah. Suruh anak-anak wajib, anak buat tak tahu. No? Anak buat tak tahu. Tak apa. Mudah-mudahan kemudian hari mereka pula terangi nak mengaji. Baik. Orang yang pandai sejarah di atas keturunan Tok alim tu sedaplah.
Dia bercerita kan, Tok O ni, Tok O nu. Alim-alim belakang. Syekh Qadir Mandili, Pak Syuhin. Tu semua keturunan dia. Lepas dua beradik ya. Syekh Qadir Mandili, Pak Syuhin. Lagi tengok. Dan adalah dihikayatkan bahawasanya As-Sadrul Ajalli Burhanul A'immah menjadi ia As-Sadrul Ajalli Burhanul A'immah akan waktu belajar dan memotongkan bacaan bagi dua anaknya. Dia ada dua anak. Masa belajar, apa dia buat? Dan memotongkan bacaan bagi dua anaknya, Sadrul Syahid Hisamuddin dan Sadrul Sa'id Tajuddin. Apa maksud memotongkan bacaan? Maksudnya, dia tanya anak dia, ketika duduk mengajar tu, dia tanya anak, dia suruh anak baca. Supaya menggemarkan bagi anaknya itu terus belajar. Itu elak dia. Tak ada elak tu, kita ubuh. Itu maksud memotongkan bacaan. Bukan dia terus begitu saja. Dia berhenti saat dia tanya. Itu maksud memotong bacaan. Dia berhenti saat dia suruh sambung baca. Itu memotong bacaan. Pada waktu duha tinggi. Pada ketika itu, pada waktu duha tinggi. Duha tinggi ni pukul apa? Pukul 11. Duha tinggi tu 11:30. Lama lah kalau kita kata mula pukul 8 pagi start kuliah, 8:30 ataupun pukul 9 lah sampai pukul 11. Tu waktu duha tinggi tu. Kalau pukul 12 habis lah. Maksudnya pukul 11, 11 lebih ataupun pukul 10. Duha tinggi. Memotongkan bacaan bagi dua anaknya pada waktu duha tinggi. Kemudian daripada sekalian bacaan-bacaan sekalian murid-muridnya, yakni selepas daripada sekalian bacaan-bacaan sekalian muridnya. Jadi Syekh ni dia ada anak murid ramai, tapi dia dahulukan anak-anak muridnya, bukan dahulukan anak-anak dia. Habis dah bacaan-bacaan daripada muridnya, barulah kepada anaknya. Maka berkata kedua anaknya, Sadrul Syahid Hisamuddin, Sadrul Sa'id Tajuddin. Ada orang anak dia. Apa dia kata? Bahwasanya tabiat kami lumpuh dan jemu, lama sangat duduk tunggu. Lumpuh, tak larat. Jemu. Cemuih, bahasa ada cemuih ya. Seolah-olah ia sindir kepada ayahnya. Duduk lebih orang lain daripada anaknya. Tu dia kata, tabiat kami lumpuh, tak larat nak tunggu. Jemu, cemuih. Pada demikian itu waktu. Kalau boleh, dia nak pada waktu awal. Dia tak mau yang akhir. Dah lewat dah halas kali baru kena. Maka merungutlah juga anak ni merungut. Itu tabiat anak terhadap bapa macam tu lah. Maksudnya sedikit sangat anak yang boleh belajar sungguh-sungguh dengan bapaknya, sikit sangat. Yang golibnya si anak dia kena belajar dengan orang lain. Sebut kata ahli keluarga ni payahlah. Itu sebab Dr. Ro dia hantar anak dia pergi ke lain. Dia tak bagi duduk kat dia. Takut jadi apa? Seperti perkataan lumpuh dan juga jemu. Tak apa. Maka berkata bapa kedua anaknya itu, Sadrul Syahid
Isamuddin As-Sadrul Sa'id Tajuddin, apa dia kata? Bahawasanya orang-orang yang dagang dan anak-anak orang besar-besar datang mereka itu akan daku daripada hujung-hujung bumi, main merata ceruk. Tak dapat tidak daripada bahawa aku mendahulukan bacaan-bacaan mereka itu. Kerana mereka main cari, kena dahulukan mereka dulu. Bahasa kita ni, hang duduk sini, hang tunggu sat nu. Mereka nu main jauh, mereka main cari, mereka usaha. Dahulu mereka dulu. Itu sebab bapa dia kata, aku mendahulukan bacaan-bacaan mereka itu. Maka dengan berkat kasih sayangnya, jadi tinggilah dan lebihlah kedua anaknya. Tu. Dia kasih sayang semua. Ke anak murid dia pun dia kasih, ke anak dia pun kasih. Maksudnya semua dia kasih. Tu. Kalau gitu, Allah Ta'ala lebihkan ilmu pada anaknya. Itu orang panggil penampakan pada zahirnya. Hakikat yang sebenar pun terbukti bahawasanya anak dia tu pandai. Anaknya tu ada ilmu. Itu kelebihan dia. Itu kena itiqad lah kerana Allah. Pegang betul-betul. Orang yang mengajar pun sama. Orang yang belajar pun sama. Itu maksud, dan lebihlah kedua anaknya atas kebaikan ulama-ulama fiqh atas muka bumi. Pada demikian itu masa pada fiqhnya. Masyhur. Anak pun masyhur. Kalau orang tanya anak siapa dia ni? Anak Tok Syekh tu. Anak apa dia ni? Anak Tok Syekh tu. Tu. Itu terbukti lah kalau kita tengok ni sebuah keturunan ni. Pandai-pandailah cari keturunan-keturunan Tok Alim. Semua Tok Alim belakang. Daripada Tok Wan dia. Sampailah ke bawah ni. Yang alim-alim belakang. Maksudnya masyhur. Baik. Orang yang baik, maka dia kena cari pasangan dia yang baik. Mudah-mudahan ada zuriat adalah zuriat yang baik. Pasangan pun penting. Lelaki cari perempuan, perempuan tu baik, tengok keturunan dia. Itu sebab dalam Islam ni nasab, yang awal nasab, tengok keturunan dia. Agama, nasab, penting nasab. Lah ni orang tak penting dah nasab lah ni. Orang kira apa? Orang lelaki dia cari orang perempuan, dia penting apa? Dia penting kerja ke tak? Sebab dia nak tumpang. Lepas tu dia tengok pula segak ke tak? Orang segak, dia berkenan, dia kira tentu. Hak agama, nasab, dia tak belakang. Agama nasab tu tak depan. Hak selebihnya tak apalah, tak belakang. Lepas tu keturunan tu. Ayam sabung dia gu dengan ayam kampung, jadi ayam apa? Ayam sayung. Orang panggil ayam sayung. Dia tak turun ayam sabung lah. Kalau ayam sabung kan. Ayam sam-sam lah. Macam-macam gu dia. Macam-macam lah. Baik, tengok lagi. Baik, dan saya juga bahawa tiadalah yang mempunyai ilmu itu berbantah-bantah dan berkelahi. Tu. Sepatutnya. Itulah kelakuan orang yang mempunyai ilmu. Tiadalah ia berbantah-bantah dan berkelahi. Itu orang panggil sebahagian daripada sifat. Kalau nak iktibarkan orang ni suka tak suka ni, jenuh lah. Bukan semua orang suka kepada orang yang menuntut ilmu. Ada orang yang tidak suka kepada orang yang menuntut ilmu. Ataupun orang yang mengajar ilmu, ada. Tu. Payah. Itu sebab kena ada sifat kasih sayang. Tak kira lah orang yang mempunyai ilmu ataupun orang yang berkehendak kepada ilmu. Kena ada sifat kasih sayang. Pilihlah mana-mana tempat sekalipun, mana-mana tempat pengajian. Di tengah-tengah kampung itu ada pusat pengajian. Orang keliling
Mungkin 2-3 orang saja duk pergi tu. Hak lain semua tak pergi. Dengan arti tak suka. Mana-mana pun pergi dah. Padahal orang hak lain yang mai. Orang kampung lain semua nak main mengaji tu. Mereka tak. Bukan dengan kata mereka tu tak mengaji. Mereka tu mengaji juga tapi mereka mengaji tang lain. Dengan arti mereka tak suka di situ. Tu. Tak boleh tu. Dia kena suka. Utamakan yang depan pintu. Lepas tu lajaklah pergi tang lain. Baru berkat ilmu dia. Juga terbukti, saya boleh sebut nama ni. Saya boleh sebut nama. Kalau ni jenis rakam kan. Kalau dia tengok. Reda lah. Bukan cerita yang buruk, cerita yang baik. Ketika saya duduk dengan Pak Teh Keruh dulu, yang utamakan pondok seorang. Orang kampung tu seorang. Hal lain pun ada, tapi dia tu sangat-sangat utama itu. Dia tak pergi tang lain, dia pulung situ kan. Lah ni jadi orang yang terkenal. Ngajak kata ceruk. Tu. Osman nama dia. Kalau pergi sana orang panggil Pak Da. Apa-apa kitab tu semua dia boleh baca belakang. Kitab Arab pada kitab besar sampai lagi kitab yang bawah boleh baca belakang. Itu nak abang kata berkat. Itu kata utamakan di hadapan pintu, jangan lajak. Hak lajak orang panggil masa yang lain. Jangan tinggal terus hadapan pintu. Baik lagi. Itu jangan berbantah-bantah dan berkelahi. Hendaklah berkasih sayang, memberi nasihat kerana orang yang baik juga akan mendekati akan dia. Orang yang jahat juga mendekati akan dia. Maksudnya kalau orang tu baik, yang dekat dengan dia adalah orang baik. Kalau orang itu jahat, kelakuan dia buruk, orang yang dekat dengan dia pun sama dengan dia juga. Tu. Kalau orang yang jahat mendekati dengan orang yang baik, bahwasanya ia ingin berubah, maka memberilah nasihat. Kerana apa dia mendekati orang yang baik? Kerana orang yang baik itu dia ada sifat kasih sayang. Itulah sebahagian daripada sifat orang yang mempunyai ilmu. Orang pun suka. Tu. Jalan, itu sebab Nabi saran bertemu, memberi salam, bersenyum-senyum. Kasih sayang tu, bermanis muka. Orang pun tak terangi nak bantah-bantah sebab orang suka. Ni naik mutu nak jumpa kita pun buat tak kenal, terus ya kan. Kan. Kita senyum kat dia, dia tak nampak. Bukan tak nampak, buat tak nampak. Sekurang-kurangnya hangguk kepala tu. Ada dalam kitab yang kecil, lu tak ingat nama kitabnya. Kalau bertemu dengan sekadar angkat tangan, ini orang panggil kelakuan Yahudi. Dia bertemu memberi salam kan. Memberi salam. Bertemu senyum. Itu sunnah tu. Kalau angkat tangan tu kelakuan Yahudi. Tapi jadi tabiat noh, jadi tabiat. Jumpa orang kat tangan tinggi. Angguk kepala pun seperti angkat tangan juga. Itu sebab dia ajar. Ada seorang yang bijak, dia ajar akan anak muridnya. Kalau orang angguk kepala, kita langgut naik. Kita jangan angguk juga, kita angguk naik. Anak murid tanya, apa sebab orang angguk kepala kita kena langgut naik? Kita manusia bukan binatang. Kita manusia. Manusia beri salam ke, senyum ke jadi ya. Bukan jadi angguk kepala. Tapi dah jadi tabiat. Jadi tabiat. Siapa pernah tengok perut? Semua pernah tengok perut. Kan? Kelakuan dia apa dia? Angguk, langgut. Angguk, langgut. Tu. Jangan jadi seperti beruk. Baik, seterusnya.
Baik, kerana bahawasanya berbantah berkelahi itu mensia-siakan waktu-waktunya. Rugi masa, buang masa, tak ada faedah. Dikendaki berbantah di sini bukan dengan arti mencari kebenaran, tetapi nak menang. Tu. Kalau nak menegakkan sesuatu yang sebenar, sekadar berdebat, tak mengapa. Tetapi kalau sekadar nak menang saja, itu orang panggil tidak sepatutnya bagi orang yang mempunyai ilmu berkelakuan begitu, berbantah ataupun berkelahi. Lebih baik tinggalkan saja, biar pi. Baik, dikatakan bermula yang berbuat baik itu lagi akan dibalaskan dengan baiknya, dan yang jahat itu lagi akan memadai akan dia oleh kecelaannya. Patut padan dengan apa yang dia buat. Dia buat jahat, patut padanlah dengan apa yang dia buat. Tu. Apabila kita tinggalkan orang yang berbantah, orang yang berkelakuan buruk, tinggal kat dia. Lama dia akan merasai apa yang dia kata, apa yang ia berbuat tu kena atas kepala dia balik. Itu memadai akan dia oleh kecelakaan di dunia lagi. Dia merasai sendiri. Pedih apa yang ia perbuat, dia nak pedihkan kepada orang lain. Akhirnya pedih pada diri dia sendiri. Itu hasil daripada berbantah dan juga berkelahi. Itu sayugianya patut orang yang mempunyai ilmu tinggalkan berbantah-bantah, tinggalkanlah berkelahi, tak ada faedah. Diam saja. Diam itu lebih baik. Tu. Itu sebab orang yang mempunyai ilmu dia orang panggil apa? Kelakuan dia itu tetap, dia tak berubah. Hak tu dia tak mau turun orang, hak tu. Baik, bersyairlah akan daku oleh Syekhul Imamul Ajaluz Zahidul Arifu Ruknuddin Muhammad bin Abi Bakrin rahimahullahu alaihi. Berkata ia Syekhul Imam, bersyair akan daku oleh sultan, raja. Bersyair akan daku oleh sultan syari'atu Yusuf Al-Hamdani. Dia nak kata sultan, seorang raja yang mulia yang bernama Yusuf Hamdani bersyair akan daku. Lepas tu dia nak syair balik. Ini syair, iaitu tinggal kamu akan seorang, jangan engkau balas dengan jahat buatnya. Maksudnya orang buat jahat, kita tetap buat baik. Jangan balas jahat. Kalau kita balas jahat orang terhadap kita, berarti kita pun jahat juga. Orang tu kelakuan dia jahat, perbuatannya jahat terhadap kita, kita balas balik dengan jahat. Kalau itu sama-sama jahat. Itu jangan balas. Lagi akan memadai akan dia, akan seorang yang jahat oleh barang padanya. Ada seorang yang jahat, domeng tapi seorang yang jahat, dan barang yang ia buatnya. Maksudnya perbuatan yang jahat seorang menunjukkan dia jahat, dia akan rasa sendiri. Apabila tidak ada balas terhadapnya, dia akan rasa sendiri, wallah silap aku. Dia mula kata silap. Tiap-tiap seorang dia akan rasa, dia kata silap. Di atas perkataan dia, di atas perbuatan dia kata silap. Tapi kalau balas, dia lagi jadi. Baik. Sebab dia nak ambil kepuasan hati dia tu. Baik, maksud syair, tinggal olehmu akan seseorang dan biar olehmu akan dia akan seorang. Tinggal. Sesuduk layan. Dan jangan kamu balas akan dia, kan seseorang, kalau dia berlaku jahat di atas perkataan ataupun perbuatan.
Jangan kamu balas. Tapi ada hak dia jugalah, no. Ada hak dia. Kalau dia menyatakan sesuatu di atas hukum yang tidak sebenar, kena balas tu. Tu kena balas. Membetulkan hukum. Kalau kita membenarkan hukum yang nyatakan yang salah itu, maksudnya kita redha. Tengok keadaan lah di atas bantahan dia, di atas perbuatan dia. Tengok keadaan. Kalau sepatutnya kita tinggal. Kalau tak sepatutnya tinggal, kalau boleh kita perbetulkan supaya dia duduk di atas jalan yang sebenar. Tidak salah etikadnya, kerana itu melibatkan hukum. Tu. Tak lagi dia sama. Orang panggil etikad ahli sunnah dengan etikad Mu'tazilah. Tu kena berdebat lah. Etikad Mu'tazilah apa dia? Qadirun bizatihi, muridun bizatihi. Etikad Mu'tazilah. Hak kita ni ahli sunnah, kita faham kok lain. Apa kita faham? Qadirun biqudratihi, muridun biiradatihi. Itu etikad ahli sunnah. Berkuasa dengan berkuasanya, berkehendak dengan berkehendaknya. Ahli sunnah. Mu'tazilah berkuasa dengan zatnya, berkehendak dengan zatnya. Itu Mu'tazilah. Dah lari. Itu kalau boleh jangan biarkan dia berterusan. Debat dengan dia, nasihat akan dia. Jom pergi mengaji sekali supaya lebih kefahaman. Cara orang sebut ni salah jauh. Salah jauh. Itu adalah Mu'tazilah. Oh, Mu'tazilah kau. Oh, baru dia tahu. Tengah orang Mu'tazilah dia tak tahu. Dia tak tahu apa dia Mu'tazilah. Juga tidak tahu juga mana satu etikad ahli sunnah pun tak tahu juga. Cuma dia mengaku aku ahli sunnah wal jamaah, tetapi etikad ahli sunnah wal jamaah dia sendiri pun tak tahu macam mana. Jadi rugilah. Tengok keadaan. Perkara yang patutnya kita biarkan dia, ataupun kita berdebat dengan dia, tengok keadaan. Kalau berdebat tentang pekerjaan dunia, tinggal ya, tu tak peduli ya. Pekerjaan dunia. Baik, seterusnya. Mana tu? Kerana lagi akan memadai akan dia dan menegah akan dia daripada perbuatnya oleh perbuatan yang ada padanya, dan perbuatan yang ia buat akan dia perbuatan. Maksudnya ia akan rasa nyeri. Dan kembalilah kejahatannya kepadanya. Maksudnya seperti yang saya sebut tadi, memedihkan akan seseorang, tetapi sebaliknya dengan sebab kita tidak mempedulikan akan dia, diri dia sendiri yang akan rasa pedih. Dia akan rasa nyeri. Itu dia katakan, dan kembalilah kejahatannya kepadanya. Juga dikatakan terzohir di sebuah perbuatannya itu penampakan yang jelas tak betul. Itu sebab orang panggil syarahan yang awal, no? Kalau orang yang memberi perbuatan ataupun perkataan yang jahat, jangan kita balas. Kalau kita balas, kita pun jahat juga. Biar dia, lama dia rasa sendiri. Tu. Ada kan kisah Nabi SAW berhampiran bersebelahan dengan rumah Nabi SAW ada sepasang suami isteri Yahudi kepiak lah. Suami isteri kafir. Setiap pagi si isterinya sapu sampah masuk sampai halaman rumah Nabi. Nabi tak marah, Nabi sapu ambil buang. Setiap hari. Tu.
Sehingga kan pada satu waktu suami isteri ni, isteri kan suami Allah SWT alam jatuh sakit. Bila jatuh sakit, Nabi pergi ziarah. Pernah dengar cerita kan? Nabi pergi ziarah. Dengan sebab kelakuan Nabi begitu, masuk Islam habis semua. Suami isteri masuk Islam. Tu. Kita kalau orang buat begitu, buh parang atas kepala. Melampau, kita kata melampau kan? Itu orang sifat Nabi. Kalau kita tak boleh sampai tahap macam Nabi pun, ambil lah sedikit kan? Ambil sedikit. Itu makam Nabi. Kita ni orang biasa. Orang biasa. Tapi ambil juga iktibar. Ambil sejarah Nabi. Lagi. Itu sebab ada satu kisah. Satu kisah syurga kan? Satu kisah syurga. Orang ni tak alim, tak belajar seperti mana orang yang belajar, tidak mengajar seperti mana orang yang mengajar. Dia tak alim, mengajar apa? Tapi dia boleh masuk syurga. Dengan sebab apa? Sebab kasih ia kepada Nabi dengan arti mengikut kelakuan Nabi. Hebat dia. Masuk syurga dia. Maksudnya Allah Ta'ala angkatkan makam dia. Makam dia. Di akhirat tu. Tambah pula orang mengaji, kena ikut boleh-boleh. Kena jaga. Kelakuan, perkataan. Itu sebab kita kaitkan dengan kisah Nabi SAW. Baik. Tinggalkan perempuan Yahudi kata apa? Aku tak pernah lihat seorang yang lebih mulia daripada ini Muhammad SAW. Tak pernah tengok. Tak pernah tengok. Baik sungguh. Baik, seterusnya tengok. Dikatakan siapa-siapa yang berkehendak menghinakan bunga hidung seterunya. Bunga hidung. Dalam kitab tu semua bunga hidung lah. Bunga hidung. La'alla sawab kita terjemahkan dikendaki bunga hidung, yang ini batang hidung. Tu bunga hidung. Bunga ni elok tak bunga? Bunga elok, orang suka tengok. Tu bunga. Ni di atas jalan tasbih ni. Maka hendaklah mengulang-ulang ia akan ini syair. Kalau berkehendak menghinakan bunga hidung, batang hidung, seterunya. Maksudnya dia berkehendak nak hina seseorang lah. Maksudnya begitu. Batang hidung orang. Orang tu pula dikatakan seteru bagi dirinya. Baru nak tak hina lagi. Maka hendaklah mengulang-ulang ia akan ini syair. Ulang ni syair. Dan bersyair akan daku apabila kehendak engkau menjadikan bunga hidung, ini batang hidung, seteru itu hinanya. Ini boleh dua. Apabila kehendak engkau menjadikan bunga hidung seteru itu hinanya, maksudnya terhina. Dan bahawa engkau bunuhkan, ini bunuhkan seteru. Bukan bunuh dengan pisau ni. Suruh buatlah. Kalau berkehendak melakukan sesuatu yang aib di atas diri seseorang, di atas perbuatan ataupun kelakuan, kerana dukanya dan terbakar citanya, cita seteru, maka tuntut olehmu akan ketinggian dan bertambah kamu daripada ilmunya. Nilai dulu. Molek tak molek kalau kita berkehendak ataupun kita terus memperbuat di atas bunga hidung seteru, supaya ia ini menjadi duka, supaya ini boleh jadi merebak. Tu. Kalau itu pesanan, maka tuntut olehmu. Tuntut akan ketinggian dan bertambah kamu daripada ilmunya. Apa itu ketinggian? Maksudnya ilmu, kena tuntut ilmu. Boleh tak kita hina seorang? Tak boleh. Dalam martabat ilmu tak boleh kita hina seseorang.
Tapi duk berasa macam nak hina juga. Tuntut lagi. Siapa-siapa yang bertambah ilmunya, bertambah yang dengkinya, dukanya. Tu. Itu orang panggil iktibar diri seseorang. Nak kata semua orang itu suka, ada orang yang tak suka. Tambahan pula orang yang ada ilmu, orang yang sedang menuntut ilmu ataupun orang yang mengajar ilmu, lagi dia berrajin, maka ramailah orang yang dengki dan dukanya. Orang suka di atas dukanya. Tu. Orang suka dukanya, orang suka di atas dengkinya. Tu. Di atas tombahan ni jadi satu kebiasaan lah. Baik, kita tengok apa itu maksud. Itu orang panggil syair, qadar yang kita syarah. Maksudnya, apabila engkau berkehendak bahawa engkau melontarkan kehinaan pada bunga hidung seteru engkau, sama lah tadi bunga hidung ni, batang hidung, dan berkehendak bahawa engkau bunuhkan dia dengan dukanya, dan bahawa engkau bakar akan dia dengan cita-citanya. Ini cita-cita seteru. Apa maksud bakarkan dia dengan cita-citanya? Cita-cita seteru. Lagi kita tengok. Dan runsingnya, runsing teru. Maksudnya, jangan menambahkan runsingnya, jangan menambahkan maraknya. Dengan sebab kita ni tambah, kita hina dia. Dia ni ada juga cita-cita untuk menjadi seorang yang lebih baik. Cuma kelakuan dia tu adalah kelakuan yang buruk di atas tabiatnya. Jangan kita mengatakan kepada dirinya sesuatu yang buruk. Lagi dia akan merasa, dia akan marah, dia akan terbakar. Itu orang panggil terbakar akan dia dengan cita-citanya. Terbakar, habis. Dia nak jadi baik pun dia tak mau lah. Itu kena jaga. Sama juga kita pun. Itu juga ni sebuah nasihat yang hikmah. Nak bagi nasihat yang hikmah, nasihat sikit-sikit, jangan nasihat panjang-panjang. Orang tak nak dengar. Tu. Nasihat sikit sudah, lepas tu ambil fikir. Ni nasihat panjang, asal dia hikmah dah tu, awal tu. Dengan panjang, hilang hikmah dia, orang tak suka. Baik, lagi tengok. Kita habiskan rangkap itu. Maka qasan olehmu dan tuntun olehmu akan ketinggian, yakni ilmu. Dikendaki ketinggian ni, yakni ilmu. Cari ilmu. Dan menambah olehmu akan ilmu. Ilmu juga. Menguatkan lagi perkataan ketinggian. Di atas makna taukid. Dan pengetahuan. Ilmu juga. Banyak. Taukid dan menguatkan bagi perkataan pertama dan juga perkataan yang kedua. Ketinggian pun ilmu. Kemudian letakkan perkataan yang kedua ilmu, perkataan yang ketiga dan pengetahuan pun ilmu juga. Kuat lagi. Kerana bahawasanya siapa-siapa yang bertambah ilmunya dan pengetahuannya, nescaya bertambahlah yang mendengki akan dia. Akan siapa-siapa yang bertambah ilmunya. Orang dengki, orang tak suka. Tak apa, biarkan orang dengki, biarkan orang yang tak suka. Jangan kita membalaskan dengki orang, jangan kita balas tak suka orang. Kalau kita balas, maka terbakarlah dengan citanya. Terbakar. Dan runsingnya, maka dengan demikianlah jadi hina ia, sehabis-habis hina. Tengok, demikianlah. Maka dengan demikianlah. Demikian apa? Bukan belajar ilmu, tambah pengetahuan jadi hina, tak. Maka dengan demikianlah, yang ini berkehendak menghinakan bunga hidung di piatas. Di piatas.
Maka dengan demikian berkehendak menghinakan bunga hidung, batang hidung seteru, jadi hina ia sehabis-habis hina. Dan jadi terbakar, diri dia pula jadi terbakar. Dan berbunuh ia dengan demikian itu. Demikian itu menghinakan batang hidung seterunya. Rugi tak? Itu nak tinggalkan perkara tersebut, kena tambahkan ilmu, kena tambahkan pengetahuan, kena tingkatkan ketinggian, kena tingkat. Kerana seperti benda yang tersebut, orang yang tambah ilmu, yang tambah pengetahuan tak dapat, tidak ada orang yang dengki, ada orang yang tidak suka kepadanya. Jangan kita jadi sifat kita tu seperti orang sedemikian, jangan. Itu sebab syair, kalau kita ni berkehendak menghina akan seseorang, baca syair ni, faham, supaya kita hilang orang panggil keinginan untuk menghinakan akan seseorang. Tak ada faedah. Kerana apa? Kerana itu sifat orang yang tidak ada pengetahuan. Sifat orang yang tidak ada keinginan untuk menambahkan ketinggian, yakni ilmu. Itu sifat. Kita ni bicarakan tentang ilmu. Tahsilul ilmi. Supaya berkatnya ilmu. Tapi jangan jadi seperti orang yang jahil. Jangan jadi begitu. Itu maksud syair. Payah juga syair ni. Payah juga. Maka hasillah maksud engkau. Itu yang terakhir. Dia kata, maka hasillah maksud engkau. Apabila engkau menghayati, apabila engkau membaca, engkau menghayati hasil maksud syair, maka engkau ikutlah. Nescaya, kita buh di atas jalan jawab, nescaya hasillah maksud engkau. Kau tidak akan berkehendak menghinakan batang hidung seseorang seteru. Tak mau hina lah. Kerana apa? Kerana tidak ada faedah. Itu dia katakan sifat dengki, itu orang panggil sifat yang hina. Jangan ada sifat dengki. Kita ni kena suka. Tambahan pula suka orang yang belajar ilmu, suka pula kepada orang yang mengajar ilmu, kena suka. Baik, seterusnya habis syair yang payah. Qadar pengetahuan kita syarahkan. Kita berhenti kat situ. Dikatakan lazim olehmu akan diri kamu bahawa mengejarkan kemaslahatan diri. Kemaslahatan. Apa dia maslahat? Maslahat. Selalu kita dengar perkataan maslahat, kan? Maslahat ni perkataan Arab. Perkataan kita selalu sebut apa? Kita sebut muslihat. Muslihat. Apa itu maslahat? Apa itu muslihat? Muslihat juga dengan arti kebaikan. Juga dengan arti jalan kebaikan. Itu maslahat tu. Cari maslahat, jalan kebaikan. Tak boleh buat betul sangat. Cari maslahat, cari muslihat. Baik, qadar itu summa qala, dikatakan lazim olehmu akan diri kamu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala lana futuhal arifin fahkina fid din wa biman ijtama'a al-sanata wa nubuwata 'ala samawati wal ard. Walhamdulillahi rabbil alamin.